Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa sairi sahabati ajma'in wa bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat من مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا إلى روح المصنف شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى معالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung bacaan kita dan kuliah daripada kitab yang bertajuk Talbisu Iblis, Pelitan Tipu Daya Iblis, yang dikarang oleh pengarangnya iaitu Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dan diterjemahkan, diringkaskan oleh tuan guru kita iaitu Dr. Muhammad Zaharuddin bin Abdul Rahman. Kita sambung pengajian kita yang lalu pada bulan berapa hari itu? Bulan yang lepas lah. Kita berhenti pada muka surat 16. Betul tak? Nombor 2. Ya? Betul tak? Hari itu saya tak bawa kitab, saya pakai kitab ni. Jadi yang bawa kitab hari itu ada tanda tak? Muka surat 16 kan? Nombor 2 tak? Betul? Betul? Kira betul lah. Sebab nak cepat ni, kira nak betul ya. Nombor 2 ya? Betul lah? Baik. Baik, kita masuk kepada nombor 2, iaitu jenis ataupun nama iblis ataupun syaitan yang kedua. Dan tugas dia yang lain pula daripada tugas daripada syaitan yang pertama dulu. Dulu satu syaitan nama dia iblis, namanya As-Sabr. Sabar ini ditujuannya adalah dia nak hasut manusia supaya menolak ataupun merasai rasa sedih yang melampau
dan sehingga melakukan perbuatan meratap atas kematian. Jadi tugas sabar ni adalah untuk menghasut orang ni yang ditimpa musibah ni supaya dia tak boleh tahan sabar. Nama dia pun sabar, Ustaz. Dia bukan sabar ni sabara, ni sabara, sin, bukan sin, sabar. Sabar ni maksudnya subur. Dulu kita dah sebut dah, subur. Subur tu maksudnya apa? Iaitu asal perkataannya sabara ataupun subur, bermaksud tempat yang celaka, sial, ataupun orang yang membawa orang lain kepada tempat yang sial dan celaka. Yang kedua, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Yang kedua, nama syaitan iblis ni namanya al-a'war. Namanya apa? Al-a'war. Al-a'war, a'war ni dalam bahasa Arab dipanggil dengan makna golongan ataupun orang yang matanya buta sebelah. Buta sebelah. Dan mungkin jin ini ataupun iblis ini sifatnya matanya sebelahnya buta. A'war. A'war maksudnya orang yang fungsinya satu je mata. Dia boleh tengok dengan satu mata je, sebelah mata lagi habis, dah rosak. Ini kita panggil dia golongan a'war. Satu lagi juga dalam bahasa Arab panggil a'mash. A'mash ni bukannya buta, rabun. Rabun. Jadi syaitan ini namanya a'war. Apa tugasnya? Kata pengarang, al-a'war adalah pembawa zina. Dalam mata sebelah kan, sepek. Kemudian dia ajak orang dan hasut orang untuk berzina, untuk melakukan maksiat. Jadi segala maksiat perzinaan yang berlaku ni bermula daripada angkara iblis namanya a'war ni. Memang disebut dalam beberapa hadis. Nabi sebut dalam satu hadis yang kita biasa dengar. Hadis ni tak sebut nama, tapi Nabi sebut memang apa yang maksiat terjadi bermula daripada iblis ni. Yang disebut dalam kitab ni, nama gelarannya a'war. Nabi kata, la yakhluwanna ahadukum ma'a ghairi dhi mahramin. Nabi kata, mana-mana antara kamu yang tidak bersendirian ataupun berkhalwah di antara kamu dengan bukan orang yang mahram dengan kamu. Kamu duduk berdua, laki perempuan berdua duduk sekali. Nampak tak? Illa wasyaitanu thalithuhuma. Nabi kata apa? Melainkan syaitanlah orang yang ketiga daripada yang dua tadi. Syaitan a'war ni duduk kat tengah-tengah antara perempuan dengan laki tu. Dia akan duduk kat tengah-tengah. Tak nampak lah, memang tak nampak. Dia nampak perempuan tu nampak laki tu je. Tak nampak hak syaitan kat tengah-tengah tu. Dia seronok lah, seronok. Jadi syaitan ni duduk kat tengah-tengah, lalu dia akan bisikkan, dia akan hasut, dia akan timbulkan syahwat. Mula-mula dia tarik lelaki tadi untuk tengok. Biasa yang menarik lelaki adalah perempuan. Itu adalah tempat yang dia tertarik. Bila tengok, maka melahirkan syahwat. Tujuan dia tugas dia bukan nak masukkan syahwat. Syahwat tu memang dah ada dah. Syahwat tu memang dah ada dah. Semua orang ada syahwat belaka. Kalau tidak, tak menikah lah. Hak menikah tu. Kalau tak ada syahwat tu berat lah. Hak ni kena masuk hospital, kena cek tengok kau ada kena adik-beradik dengan sajat ke apa. Semua ada syahwat belaka kan. Jadi tengok, semua kita ni ada syahwat. Syahwat tu memang dah ada. Allah masukkan dalam hati kita, jiwa kita, perasaan syahwat. Syahwat lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Tapi kalau tiba-tiba syahwat lelaki dengan lelaki, tu kita panggil dia istilahnya apa? Istilahnya pedang lawan pedang. Ini adalah benda yang rosak. Syahwat kita Allah Ta'ala atur boleh, sebab Allah yang bagi syahwat ni. Yang tak ada syahwat ni malaikat je.
Malaikat tak ada syahwat. Jadi kita ni manusia, dah tentu ada syahwat. Nabi sendiri pun menggalakkan kita untuk menikah, berkahwin, tak ada masalah, dapat zuriat. Maksudnya apa? Syahwat tu dibenarkan, bukan salah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, mana-mana antara kamu bila lakukan amal kebaikan ataupun amalan yang baik, melainkan Allah bagi pahala, kata Nabi. Kemudian di ujung tu Nabi kata, hatta sehingga apa yang kamu lakukan dengan isteri kamu. Maksudnya apa? Faham tak tu? Maksudnya jima', bersetubuh. Lalu para sahabat waktu itu tanya, ya Rasulullah, kami ni semua ni adakah bila bersama dengan isteri Allah bagi pahala? Maksudnya dia faham benda tu adalah untuk kepuasan nafsu, tak ada kaitan dengan Islam, tak ada kaitan dengan ibadat. Maksudnya nak lepas nafsu je, tak ada pahala kat situ, tak ada dosa, tak ada pahala. Siapa kata tak ada? Lalu Nabi kata, ara'aita in waqa'a fil haram illa ara'aita, kata Nabi SAW, adakah kamu nampak atau kamu lihat, kamu tak tengok ke? Bukankah kalau orang tu, kalau dia berzina, bukan dengan benda yang orang yang halal untuk dia, zina, bukan orang yang halal untuk dia. Kalau kamu berzina dengan orang yang bukan mahram bagi kamu, faham tak? Tak menikah dengan jalan yang syarak, adakah perbuatan itu dapat dosa? Kata Nabi, kata sahabat, dia kata ya, dapat dosa. Wa kadzalika, dan begitu juga kalau kamu bersama dengan orang yang halal buat kamu, bagi kamu falaka thawab, bagi kamu adalah pahala. Kalau orang yang berzina, dia berzina, dapat dosa. Takkan? Maka terbalik mafhum daripada itu kita faham, kalau orang yang kahwin lalu bersama dengan isteri dia akan mendapat pahala ganjaran, pahala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, A'war ni dia usaha macam mana nak berzina, bukan macam mana nak bagi kahwin, nikah. Tu yang zaman lah ni dipayahkan pernikahan, dimudahkan perzinaan. Zaman lah ni macam tu, dipayahkan pernikahan, kemudian dimudahkan perzinaan. Senang-senang, walaupun dah baru bertunang, jalan merata sampai Cameron Highland, sampai Genting Highland, jalan berdua dalam kereta. Daripada hamba bertunang, ambil kahwin terus. Dia kata, mak ayah kata kumpul duit dulu. Dah kumpul duit, hamba jalan sekali dua orang. Nak kenal hati budi, tergadai bodi. Ini adalah perangai budak zaman sekarang macam tu. Yang mak ayah pula tengok buat tak tahu je. Biar anak perempuan pula tu, dia harap pula tu anak perempuan tu, laki tu bawa pergi mata-mata usung. Tuan-tuan, kita jangan jadi bapa yang dayus, melihat anak dibuat maksiat di depan mata kita. Tu maksiat. Sebab bersama dengan lelaki yang bukan mahram, bertunang bukan lesen, boleh keluar berjalan sekali, tak. Tu bukan lesen. Bila kita tengok satu maksiat lalu kita redha, kita terima, kita tak buat apa-apa, tak rasa marah dan benci, maka wa kana syarikan lahu fil ismi, kita ni pun berkongsi pahala dengan dia dalam dosa. Jangan kita buat macam tu, jangan kita biar macam tu. Sebab apa? Sebab al-a'war tu sentiasa dia ekor kat belakang. Anak kita keluar dengan lelaki tu, awal ni dia masuk daripada dalam kereta sampai ke Cameron Highland, sampai Genting Highland. Padahal nak nikah setahun lagi, ikat pula, tunang pula 3 tahun. Tak gila nak buat tak? Tuan-tuan, ni kalau bertunang tak payah tunang hari ni nak tunang juga, tunang hari ni esok nikah. Itu lagi bagus. Tunang hari ni, minggu depan nikah. Kalau nak bertunang sangat, tak nak bertunang terus menikah. Dah pakai kenal belaka dah, duk tengok Facebook kawan tu, duk rapat, duk sembang, duk bertemu. Nak tunang apa lagi dah, nikah terus dah berkenan. Nak lebih selamat dengan cara itu. Tapi orang kita, dia kata kita kena pilih betul-betul. Waktu bertunang bukan waktu pilih. Waktu pilih sebelum tunang, waktu merisik tu. Hantar orang pergi tengok, bukan kita pergi tengok. Bukan kita hak nikah yang pergi tengok. Tanya orang, bukan tanya perempuan tu, bukan perempuan tu tanya lelaki tu. Kalau lelaki tanya perempuan, perempuan tanya lelaki, dua-dua sama ya. Semua tu bohong lah, sembang ya. Faham tak ni?
Kalau cakap, kalau ada sebelum nikah dengan lepas nikah, tak kenal tak perangai dia macam mana? Beza tak? Beza. Sebelum nikah kalau kentut lari jauh, takut kentut depan muka boyfriend. Sama tak? Laki pun sama, perempuan pun sama. Lepas menikah dia kentut bersepah, depan kita lalu pun dia kentut lagi. Nampak tak? Itu perangai dia sebenar. Bila ada orang kata nak kenal hati budi, tak, bukan kenal hati budi, itu bohong ya. Bukan kenal hati itu bohong, pembohongan semata-mata. Ramai orang tak kenal hati budi, selamat je, aman je kahwin menikah. Kamu kenal hati budi sampai 5 tahun nak kenal hati budi, lepas tu menikah. Bila menikah lah kali bercerai lepas 6 bulan. Dulu 5 tahun bertunang, dah kahwin 3 bulan je tahan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia baru kenal hak sebenar lepas kahwin. Hak sebelum kahwin tu semua fata morgana je. Itulah hakikat. Ni yang muda-muda tak menikah, orang lelaki, perempuan pun sama. Ingat sahabat ni. Kalau dah rasa berkenan, dah rasa ada kemampuan, dah boleh bayar mas kahwin, jalan. Yang mak ayah pun sama. Kalau anak tu dah menikah, dah sesuai untuk menikah, dah jumpa jodoh yang betul dan tepat, bagi dia menikah. Daripada kata biar dia berjalan berdua dan sebagainya. Kerana itu semua tak selamat mereka, tak selamat. Tuan-tuan rasa payah nak buat kenduri, dia ni baru belajar lagi, baru masuk universiti tahun 2, dia nak menikah sangat dah, bagi menikah. Walaupun tengah belajar, tak apa tengah belajar, bukan tengah sekolah menengah, bukan sekolah rendah, dah universiti dah, memang selesai umur dia menikah pun. Tak ada kemampuan duit nak buat kenduri, buat takat mana mampu. Tak boleh panggil semua Bukit Jana, panggil je jiran-jiran semula, jiran-jiran sebelah rumah, 10 sebelah, 10 atas, 10 belakang. Itu ya. Faham tak ni? Rasa tak nak orang duk tengok kita buat kenduri, orang tak panggil. Contoh, buat kenduri kat rumah, takut orang nampak. Buat kenduri kat dewan, jangan buat dewan kemunting, dewan lipuh tu. Tu bukan orang nampak. Betul tak? Orang pun tak komplain tak bagi kenduri, betul tak? Tu benda mudah, boleh diselesaikan. Tak susah mana, tak susah mana, boleh buat lah, tak ada masalah. Jadi buat kenduri, rasa nak buat sikit, buat sikit. Rasa nak buat 200, 200. Nak buat 500, buat 500. Orang tak komplain lah. Kalau orang komplain tu letak kat dia lah, bukan dia yang tanggung kenduri kita. Faham tak ni? Ni ramai-ramai kita duk pikir, mak ayah ni kena duk pikir kenduri, kena buat grand, kena buat besar-besar, kena panggil semua orang, kena panggil satu kampung, kena panggil semua adik-beradik. Tak payah mana, bagi dia lepas dulu hak nikah tu. Hak kenduri tu kendian tabah. Waktu PKP hari tu, anak-anak kita duk nikah tu, bukan dia buat kenduri pun. Orang ada komplain tak? Tak komplain pun. Dah tahu tak nak gerak, pulang rumah pun tak boleh. Betul tak? Orang tak komplain. Macam saya menikah. Saya menikah waktu PKP 2020 bulan 12. PKPB nama dia. PKPB ada B kat ujung, bersyarat. Waktu tu. Jadi waktu tu memang payah nak buat kenduri. Kan waktu tu dia punya kenduri berapa orang? Ada minimum, ada maksimum, betul tak? Ada bukan minimum, ada maksimum berapa orang boleh hadir kenduri. Senang tak payah buat. Betul tak? Tak payah buat. Orang ada komplain tak? Tak pernah orang komplain. Orang tak kata ustaz kahwin tak jemput saya pun. Tak jemput apa, Pak Long pun kena perintah berkurung. Nampak tak? Dia pun kena kuarantin, kena covid, nak main kenduri macam mana? Kan? Jadi orang tak komplain. Orang tahu dah. Jadi kita mudahkan. Jangan biarkan si iblis namanya A'war ni rosakkan anak cucu kita. Rosak habis semua keturunan disebabkan perzinaan. Tuan-tuan, banyak mai kat saya, Allahu Akbar, macam-macam. Dia ada seorang ni, dia mai cerita benar. Dia mai, dia kata, ustaz, adik saya ni dia berkenan dengan seorang lelaki. Lelaki tu pula lelaki orang. Baik, dia kata nak buat macam mana, dah jatuh cinta dengan lelaki orang. Mak Long jangan marah pula. Sabar mak dia. Sabar Zat. Tak habis cerita lagi. Dia kenal lelaki orang. Dia kerja pejabat. Hak perempuan ni nampak lelaki ni macam caring sikit lah. Yalah, lelaki dah menikah macam tu lah. Orang kata lelaki ni kalau lagi tua, lagi nampak handsome. Nampak tak? Jangan main-main ni Mak Long. Jangan duk tengok Mak Long ni dah belai-belai lah.
Orang perempuan tak nikah kat luar tu nampak lagi kita handsome. Dia lagi menikah, lagi caring. Dia cerita betul. Dia duduk kat pejabat, hari-hari duduk berjumpa. Lagi kerap jumpa perempuan tu daripada jumpa bini. Dia pergi pejabat pagi balik petang. Hak si isteri pula shift petang balik malam. Nampak? Bila nak jumpa? Ujung minggu lah. Maksudnya dia jumpa perempuan tu 5 kali seminggu. Dia jumpa isteri dia 2 kali seminggu lah. Lebih kurang tu lah. Nak senang faham. Lepas tu perempuan ni pula bujang, tak menikah lagi. Seronok sangat bila lelaki tu caring, bagi bunga, belanja makan. Seronok lah. Dia betul dia apa? Dia tahu lelaki orang. Dia tahu, bukan dia tak tahu. Tak tahu apa jadi, dia rasa nak menikah sangat. Dia balik rumah, dia mengadu kat mak dia nak menikah. Mak dia kata, lelaki tu duduk mana? Cerita lah apa semua. Lelaki tu dah ada anak, mak. Hang nikah dengan siapa? Duda lah, bukan duda. Dia ada bini dah. Bercerai tak? Tak ada bercerai apa, dia ada lagi. Lah, hang ni kena madu lah. Kena madu. Oh, mak dia mengamuk lah. Nampak tak? Jadi bini hak nombor 1 tahu tak? Dia tak tahu. Hang ni mak dia tak bagi. Mak dia kata jangan. Mak tak bagi. Kalau hang menikah juga mak kurang kat rumah. Tak bagi. Dia mak dia tak bagi sungguh. Gaduh. Bila tak gaduh, tak bagi sungguh-sungguh, lah kali wal iyaz billah min zalik, terlajak zina. Dah terlalu nak menikah, berzina. Bila berzina, kemudian mengandung anak luar nikah. Orang yang report abang kat saya ni, dia tunjuk adik dia tu depan saya. Oh tu okey, tak apa. Dia nak tanya pasal soal hari tu, ditanya pasal anak luar nikah ni tadi, boleh tak bin pada si bapak ni? Bapak ni bapak biologi, bukan bawa bapak betul, nikah tu belum lagi. Kira dengan sebab ada anak tu nak mengandung tu, dia konon-kononnya nak bagi cepat boleh menikah, nak bagi mak dia nikahkan dia juga. Sampai begitu tahap manusia. Kemudian dia pamai kat saya, dia kata, ustaz boleh tak cek, kami rasa dia ada sihir kot, laki tadi dah dah pukau dia ke, dah buat ayat pengasih ke apa ke. Saya kata tak semua macam tu. Kita jangan duk kata semua pasal ada gangguan jin, pukau, pengasih dan sebagainya. Ada, bukan tak ada, ada. Saya tak nafi ada. Tapi tak boleh kita hukum macam tu. Dia adalah tanda-tanda tu. Dia kata ada lah, dia tu macam tergila-gila sangat kat lelaki tu. Ada juga orang tergila-gila sebab memang dia gila kat orang tu. Kan macam tadi lah, dah caring sangat, orang gila-gila lah kat kita, betul tak? Tak kira lah dah kahwin ke, dah menikah ke, jadi kan, bukan sebab apa, bukan sebab ada gangguan jin ke, bagi minyak sunyonyong ke apa ke, tak ada. Bagi, tak ada, dia tak ada bagi minyak-minyak apa, tak ada. Tapi kalau ada, hak tu tak apa, tu senang lagi, senang kita berubat je kalau kita tahu ada. Lepas tu dia okey lah. Tapi kalau tak ada macam mana? Ni sekarang ni sampai dah kelajar dah sampai mengandung. Lepas tu nak bin pada bapak tu. Kalau jadi kahwin ni ustaz, kalau jadi kahwin ni boleh tak bin pada bapak tu? Tak boleh lah. Tak boleh. Tu akibat dia, kesan dia. Anak yang lahir ni tak boleh bin pada bapak yang melahirkan dia, yang menyebabkan perzinaan berlaku. Bapak tu tak boleh. Nabi kata al-waladu lil firash walil ahiril al-hajar. Nabi kata apa? Untuk anak ni dibinkan kepada ibu sahaja. Isa ibni Maryam, Isa anak Maryam. Kerana Nabi Isa tak ada ayah, jadi bin pada Maryam. Kena faham, ni prinsip mazhab kita Syafi'i macam tu. Jadi contoh juga Nabi Yunus bin Matta. Matta tu adalah mak Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam riwayat dia tak ada ayah, dia juga tak ada ayah. Setengah riwayat sebut macam tu. Matta itu bukan nama dia, nama ayah dia, tapi nama mak dia. Kena faham ni. Jadi mana-mana orang yang contoh misal dia ni bapa dia adalah bapa yang biologi sahaja, berlaku perzinaan, lahirlah dia panggil anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf. Tapi dalam undang-undang anak tak sah taraf ni dia ada banyak kategori. Tak semua anak tak sah taraf tu anak zina.
Tak semua anak tak sah taraf tu anak zina. Tapi semua anak zina kita masukkan dalam kategori anak tak sah taraf. Kerana anak tak sah taraf ni ada golongan jenis dia bukan anak zina, tapi dia anak terbiak. Mak ayah dia tak ada IC, tak ada apa surat beranak, nikah dulu-dulu tapi tak ada surat beranak. Kita panggil nikah apa? Nikah di Siam ke apa ke contoh. Surat beranak tak ada, IC pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi anak ni dibinkan kepada Abdullah ke nama-nama Allah Ta'ala kalau di JPN, maka dia dianggap sebagai anak tak sah taraf. Tapi dia bukan anak zina, sebab mak ayah dia menikah dengan baik, cuma tak ada dokumen bukti yang mereka ni menikah. Faham tak ni? Tapi pada sudut syarak dia dikira anak dua nikah dah? Tak. Tapi dalam sudut undang-undang kita panggil dia anak tak sah taraf. Itu contoh. Ataupun anak kita jumpa kat tepi jalan, tak tahu siapa mak pak dia, cari pun tak jumpa, dah umum pun tak tahu siapa dia, maka dia panggil anak tak sah taraf. Tapi tak semestinya anak zina. Kita pun tak tahu kok dia lahir dengan cara yang baik, pernikahan yang baik, pernikahan yang betul, kan? Ramai orang dia keliru antara anak tak sah taraf dengan anak zina. Anak zina tak semestinya semuanya anak tak sah taraf, tak semuanya anak zina. Kata jangan silap faham lah. Silap faham tentang istilah anak tak sah taraf. Anak zina ni istilah dalam Islam, iaitu yang lahir dalam keadaan mak ayah dia berzina. Bila jadi macam tu, contoh misal, kalau dibin pada bapak dia juga, apa jadi? Ni rosak ni kalau ada berlaku zina ni kan. Ada orang ni nak sorok aib, malu dan sebagainya, lalu berkahwin, kemudian dibinkan atas nama lelaki tersebut. Okeylah, tak apalah, dah biar atas nama lelaki tu. Nanti kalau dah besar, kalau dia anak perempuan misal contoh, dia nak menikah nanti macam mana? Siapa wali dia? Wali dia adalah wali hakim. Anak luar nikah, walinya adalah wali hakim. Oh, tak ada wali ke? Tak ada wali. Contohnya ambil tok dia ke, tok belah ayah dia ke? Tak boleh. Tak boleh. Untuk anak luar nikah, walinya wali hakim terus. Walinya wali hakim. Sebab ayah tadi, ayah luar nikah, confirm dah tak boleh. Bukan ayah dia yang sebenar. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, anak luar nikah boleh, tapi makruh berkahwin dengan bapa luar nikah. Boleh. Bapa luar nikah pula dah. Bapa yang berzina tadi. Bapa pula luar nikah kan. Bapa yang berzina. Boleh kahwin bapa zina dengan anak luar nikah? Boleh, tapi makruh. Nak habaq apa? Nak habaq putih hubungan langsung antara anak luar nikah dengan bapa zina. Putih hubungan. Sampai boleh kahwin. Sentuh kata wuduk. Faham tak ni? Kalau bapa zina dia ni tinggalkan harta, meninggal dunia, tak boleh waris kepada anak luar nikah. Tak boleh. Satu sen tak dapat. Begitulah seterusnya yang lain-lain. Jadi wali ni dia mesti datang daripada belah ayah dulu. Tak ada ayah baru tok wan. Tak ada tok wan baru adik-beradik lelaki. Tak ada adik-beradik lelaki pergi kepada bapa saudara. Betul tak? Macam itulah suruhnya ada 13 wali yang ikut turutan. Baik. Jadi kalau bapa dia ni bukan bapa dia, maka bapa pada bapa zina ni pun bukan tok wan dia. Faham tak ni? Bapa pada bapa zina ni bukan tok wan dia. Bapa pada bapa zina ni maksudnya tok wan zina ni. Tok wan zina pula, tok wan tak zina. Yang zina tu ayah dia je. Jadi tok wan itu belah ayah zina dia ni, tok wan belah ayah zina dia ni, bagi faham. Adalah bukan tok wan dia. Maksudnya dah kahwin dengan bapa pun boleh, kahwin dengan tok wan pun boleh kalau tok wan tu ada lagi. Nampak ni? Bukan suruh kahwin, bukan, tapi nak cerita putus hubungan. Tak ada kaitan langsung. Semua nasab mahram yang di sebelah ayah ni semua putus. Sebab dah putus ke ayah, putuslah ke atas. Wali pula dia datang daripada ayah semua, bukan datang pada mak. Tak boleh. Contoh, dia kata boleh tak saya pakai tok wan belah mak saya jadi wali saya? Tak boleh. Tok wan belah mak memang tok wan dia. Tok wan belah mak memang tok wan dia. Memang tok wan betul. Tetapi tak boleh jadi wali. Sebab dia wali mesti datang daripada ayah. Maka automatik tak ada jalan lain, mesti wali hakim. Tiba-tiba dipimpin atas nama ayah dia, ayah zina tadi. Lalu orang pun percaya.
Orang percaya, orang panggil lah bapa zina tadi, nikahkan dia. Bila dah wali tu bukan wali, nikahkan dia pula, wali ni pula syarat sah bagi nikah. Betul tak? Bila wali yang tidak layak jadi wali untuk nikahkan dia, maka pernikahan tu jadi apa? Jadi terpisah, tak sah. Bila tak sah, anak dia yang perempuan ni kahwin dalam keadaan zina juga. Faham tak ni? Anak dia kahwin dengan keadaan zina juga. Maka berterusanlah zina kepada keturunan sampai ke bawah. Zina ni merosakkan keturunan. Itu sebab tuan-tuan, bahayanya zina. Jangan biar anak-anak kita terdedah dengan zina ni semua. Kalau tuan-tuan takut ataupun risau anak-anak kita terdedah dengan zina dan juga hasutan nama syaitan a'war ni, ada satu amalan daripada kalangan para ulama. Ini adalah mujarrabat, tak ada pun dalam hadis dan sebagainya, tetapi mujarrabat. Mujarrabat ni maksudnya apa? Ulama biasanya membaca ayat surah ini sebanyak 11 kali di telinga budak yang baru lahir. Kalau budak ni baru lahir, dia baru salin, baca kat telinga dah 11 kali. 11 kali. Tak kiralah budak tu laki atau perempuan. Nak lebih baik waktu mula-mula dia lahir ataupun lepas seminggu 7 hari waktu tahnik tu, baca 7 kali kat telinga dia surah apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat sebelah ayat surah Al-Qadar 11 kali. Kemudian baca kepada dia pula, ini disebut oleh Al-Habib Zain bin Sumaid. Dia kata baca pula pada dia. Al-Habib Zain bin Sumaid seorang ulama Syafi'i, mufti Syafi'i di Madinah Al-Munawwarah, dah tua dah, umur 90 lebih, kat 100 tahun. Dia kata baca pula pada budak ni, kalau dia seorang budak lelaki, baca Allahumma ja'alhu barran taqiyan rasyidan wa ambithu fil islami nabatan hasana. Baca 3 kali. Saya ulang balik, Allahumma ja'alhu barran. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah dia digalakkan. Lepas perkataan kita sebut nama dia, budak ni, dan nama mak dia. Nama mak dia. Bin pada mak dia. Ya Allah, jadikanlah dia, nama apa-apalah, nama dia bin mak dia. Baran, jadikanlah dia, ya Allah, nama sekian-sekian, orang yang berbakti pada mak ayah dia. Satu, baran, buat baik. Maksudnya nak anak salih, anak baik apa semua, baca yang tu. Taqiyan, jadikanlah dia juga, ya Allah. Nombor 2, taqiyan, orang yang bertakwa. Taqiyan, rasyidan, ya Allah, bagilah anakku ataupun dia ni orang yang cerdik, pintar, orang yang pandai. Itu kita nak belakang tu, mana ni? Kemudian ujungnya wa albithu, ya Allah, engkau kembangkanlah. Albithu maksud kembangkan, bagi dia membesar. Itu maksudnya, ya Allah, engkau besarkanlah dia sehingga besar nanti fil islami, dengan dalam Islam, nabatan hasanah, dengan pembesaran yang baik, dengan kehidupan yang baik. Maksudnya bukan dengan zina, bukan dengan maksiat, tak buat dosa. Buat dosa, tapi buat dosa manusia mana ada tak buat dosa, tapi dia jauh daripada zina, maksiat dan sebagainya. Baca 3 kali 11 Al-Qadar, doa tadi Allahumma ja'alhu. Kalau dia bayi yang perempuan, baca Allahumma ja'alha. Kemudian nama perempuan tu, baby perempuan tu, nama mak dia, binti mak dia. Allahumma ja'alha baratan, ditambah ta marbutah, baratan. Taqiyatan, tambah ta marbutah ke ujung sebab dia perempuan. Rasyidatan, tambah ta marbutah ke ujung dia. Tu kena ubah tu. Dalam ilmu perubatan memang kena ubah, kan?
wa anbitha, ulang balik, anbitha, tukar, jangan buat anbithu, wa anbitha fil islami nabatan hasana. InsyaAllah anak ni dia akan besar dengan baik, dengan soleh, dia tak akan jadi apa-apalah insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita dia. Yang keduanya, kalau contoh seorang lelaki ataupun seseorang ni dia teringin nak berzina, teringin nak zina, apa bacaan yang baik untuk orang yang ada apa tabiat, ada sifat teringin nak berzina? Faham ni? Yang tadi budak bila dia lahir, Allahumma salli ala Muhammad, bila dia lahir kita bila dia lahir kita nak minta dia jauh daripada zina. Okey, kalau macam tu, kalaulah dia ni seorang yang teringin nak berzina, tabiat dia berzina, ada macam tu, tahu tak? Addicted, dah ketagih, ada tahap orang yang dah keluarga dah kecamuk, last sekali jadi macam tu loh, banyak berlaku. Dalam satu riwayat ada satu doa yang Nabi bacakan pada seorang lelaki. Laki ni katalah hadis, anna ghulaman syaban, ada seorang budak lelaki yang pemuda, muda lagi, tengah orang budak-budak muda lagi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai jumpa Nabi, dia nak minta izin kat Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, izan li bizina. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak minta izin kat kamu untuk aku berzina? Minta izin kat Nabi, nak berzina pun minta izin kat Nabi. Kira bagus ya, kan? Kita ni minta izin kat mak kita nak keluar, betul tak? Nak pergi ion atau minta izin tu. Tengok apa? Tengok pergi pawagam, minta izin. Tapi hak ni lagi advance, minta berzina terus. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak minta izin kamu, benarkan aku berzina, boleh tak? Maksud dia adalah aku ni tak sabar sangat dah. Aku ni apa? Dah, orang kata ayak naik atas kepala. Ayak naik atas kepala dah, tak sabar dah. Ni. Lalu pada waktu tu fasahan nasu bihi, orang bakat menjerit, marah. Dia risau dia. Hei, apalah. Dahlah banyak-banyak duk tanya macam tu pula, tanya. Minta nak berzina pula. Depa marah dah dia. Bila marah, Nabi kata, tak apa, sabar, tak apa. Qaribu udnu minni. Bawa mai dia dekat dengan aku jap. Mai jap, mai dekat kat aku. Kemudian bila datang kat dekat Nabi, fa'adnu fadana, dia pun datang dekat dengan Nabi. Hatta jalasa baina yadayhi, sampailah dia mai duduk depan Nabi. Duduk depan Nabi, lelaki tadi. Nabi tak marah, Nabi panggil dia, mai. Tak apa. Soalan macam tu tak apa, mai. Apa pun mai dekat, duduk kat depan. Bila duduk kat depan, Nabi tanya soalan. Soalan apa Nabi tanya? Atuhibbuhu li ummika. Nabi tak kata boleh. Nabi tanya macam ni. Nabi kata, aku nak tanya, hang suka tak kalau orang berzina dengan mak hang sendiri? Sudah. Hang suka tak kalau ada orang lain yang berzina dengan mak hang sendiri? Hang redha ke tak redha? Suka tak suka? Kata sahabat ni, la wa ja'alani lahu fidak. Dia kata, taklah ya Rasulullah, taklah, aku takkan redha, confirm lah, memang takkan redha, takkan terima, aku tak suka. Dia kata, qala kadzalikan nas la yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu juga orang lain pun tak suka mak dia ni berzina dengan kamu. Dia pun apa yang kamu berzina dengan orang, dia mungkin mak orang ke, anak orang ke, adik orang lain ke, dia pun tak suka macam kamu juga. Kemudian Nabi tanya lagi, atuhibbuhu libnatik, hang suka tak kalau ada laki-laki lain mana-mana ke mai jumpa anak kamu berzina dengan anak kamu? Suka tak suka? Dia kata, la, aku tak suka. Ja'alanillahu fidak. Jawapan yang sama. Dia kata, aku tak suka, memang aku benci, tak suka. Kata Rasulullah, kadzalikan nasu la yuhibbunahu libanatihim. Begitu juga orang lain pun tak suka anak dia ni dizinai oleh sesiapa. Orang lain tak suka, benci. Kamu tiba-tiba nak berzina pula dengan orang lain.
Kemudian Nabi tanya lagi, atuhibbuhu li ukhtik, kamu suka tak kalau misal contohnya orang lain yang luar daripada kamu berzina dengan adik kamu sendiri, suka tak suka? Dia kata, la, aku tak suka. Dia kata, tak apalah. Nabi pun sebutlah satu-satu pak saudara, mak saudara belah ayah, satu-satu Nabi tanya, suka tak suka? Tak suka. Jadi hang tak suka orang lain berzina dengan orang yang ada hubungan adik-beradik dengan kamu. Maka kata Rasulullah, begitu juga orang lain, la yuhibbunahu, depa pun tak suka. Maka pada waktu tu fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadri. Ini cara ubat dia. Nabi pun kata mai dekat. Nabi pun letakkan tangan di dada lelaki tadi. Letakkan tangan kat dada lelaki tadi. Dah Nabi syarah dah, Nabi torture dah kan, torture dah brainwash dah apa semua. Tapi dalam hati tu tetap masih lagi ada perasaan nak berzina. Dah kenal nak nikah tak ada duit, nak berzina lah. Lalu Nabi buat apa? Nabi letakkan tangan kat dada dia. Nabi doa dengan satu doa, 3 ayat. Bekah je doa ni, lagi pendek daripada tadi lah. Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjah. Allahumma, Nabi letakkan tangan kat dada. Kalau tuan-tuan pun ada perasaan bila tiba-tiba bila yalah orang lelaki ke siapa-siapa kan main perempuan mana-mana ke, tapi pakai dia tak baca punya, tak dan baca. Nampak tak? Orang yang nak berzina ni tak dan baca, dia terekam terus dah. Baik. Tapi kalau ada perasaan tu ataupun ada keinginan ke arah zina, tuan-tuan cepat-cepat letakkan tangan kat dada. Allahumma tahhir qalbahu. Kalau kita untuk diri kita sendiri, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, engkau cucikanlah hati aku ni ya Allah. Waghfir dhanbi, ampunkanlah dosaku ya Allah. Yang ketiga, wa hassin farji, engkau peliharalah faraj dan kemaluanku ya Allah. Tu 2 doa. Jadi boleh juga kita baca pada budak yang baru lahir, moga-moga dia membesar dengan baik. Tambah doa ni pun boleh. Lepas doa tadilah, lepas al-qadar 11 kali, Allahumma ja'alhu barran taqiyan rasyidan wa anbidhu fil islami nabatan hasana. Kemudian baca Allahumma tahhir qalbahu. Kalau dia laki lah. Kalau dia perempuan, Allahumma tahhir qalbaha waghfir dhanbaha, ampunkanlah dosa dia kalau dia perempuan. Kemudian wa hassin farjahu au farjaha, engkau pelihara jagalah farajnya. Ini cara kita nak, kita panggil apa? Berlindung. Tuan-tuan tak hafal doa ni, tuan-tuan bawa lah mai kat mana-mana ustaz. Tapi jangan nak mai kat saya, dekat orang lain lah. Contoh kan, dia tak senang lah ustaz, saya bawa mai jumpa ustaz, tak hafal dah. Al-Qadar hafal tak Pak Long? Hafal, baca tu ya. Baik, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Lalu yang menyuruh manusia supaya berzina dan menganggap perbuatan zina bagus serta tidak berdosa. Jadi awam ni tugas dia yang tu, dia nak hasut sampai kita rasa zina tu bukan dosa. Al-A'war juga yang menghiasi perempuan-perempuan ajnabi. Awam ni dia akan hias ni apa? Dia akan bagi cantik kat mata kita lah, mata kita tu yang lepas kahwin kata, dulu nampak macam cantik, lah ni nampak macam gelap sikit pasal apa tau, lepas menikah. Faham tak? Dulu tengok dengan syahwat, lah ni tengok tak ada apa dah. Nampak tak? Dah kahwin. Jadi A'war ni dihias perempuan-perempuan ajnabi ni supaya kelihatan cantik dan menarik di mata lelaki-lelaki ajnabi. Dia nak bagi cantik. Mana ada perempuan tak cantik dah? Semua cantik. Kalau hak gelap pun cantik juga, tutup lampu je, apa salah? Jadi cantik lah. Nampak tak? Manusia yang terjebak dalam perzinaan sudah berjaya ditipu oleh A'war, oleh geng ni. Nombor 3, nama dia Miswat. Dia sebut ni Miswat kan, tapi dalam matan sebut Masud. Nama dia Masud, bukan Miswat lah, nama dia Masud. Masud adalah pembawa dusta. Satu, jin yang ketiga pula,
Jin ni dia suka bawa perkara dusta, tipu, fitnah. Tu kerja dia. Dan juga berita-berita palsu. Tu kata dia. Kita ingatkan tak ada tu. Ada. Jin pun ada terlibat dengan benda tu. Dia bagi hantar cerita tipu-tipu ni. Contohnya seperti mendengar sesuatu, lalu dia mendatangi seseorang dan mengkhabarkan apa yang didengarnya. Dia pergi kat kita, dia bisik kat telinga kita. Padahal benda tak betul pun. Dia habaq cerita tak betul, dia reka kan. Ada jenis orang dia suka reka. Reka yang kerja. Dia menipu. Lepas tu habislah satu kampung tu kata. Saya teringat sekali tu. Ni perangai syaitan namanya Miswak ni, Masud ni. Saya bawa kereta di Kampung Cih Bukit Gantang, kampung ayah saya. Masuk jalan tu dia ada selekoh. Ada selekoh. Jalan kampungnya. Tak bawa laju jalan kampung, takkan nak bawa 100 km sejam. Masuk dalam lorong kampung, bukan jalan raya, masuk kampung kan, jalan kampung, tapi bertar lah. Jadi ada selekoh. Selekoh ni memang selekoh bahaya, sebab mereka ni orang kampung, hak tuan tanah tu pergi tanam pokok bunga pula sampai tinggi-tinggi kat belah selekoh tu. Jadi kita tak nampak yang belah sana, tak nampak belah sini. Jadi sampai kat selekoh tu kita kena hati-hatilah, kena slow. Tak apalah. Nak jadi cerita, tiba-tiba datang ada seorang makcik ni lalu terserempak. Itulah menghadap saya, terserempak dengan kereta. Saya pun break lah, tak apa, bukan kenapa. Dia nampak kereta saya, dia terkejut, dia jatuh. Bukan saya langgar dia terkejut tengok kereta saya jatuh. Jalan tu mak satu ya. Dia jatuh dengan barang-barang apa semua. Jatuh, dia terkejut sampai tak boleh nak kawal motor, dia jatuh. Orang perempuan. Kita pun keluar pegang apa semua, angkat barang apa semua. Dia terkejut dekat mak ya, jatuh. Tiba-tiba mail adalah mail. Tak ada siapa waktu tu saya dengan makcik tu ya. Mail pula ada seorang mail kendian. Apa siapa? Langgar apa? Dia kata langgar. Tak langgar, dia terkejut, dia jatuh. Tak apalah, saya ingatkan settle lah macam tu. Tapi main dengan mulut orang ni, faham? Bila masuk mengajak di kampung, ini kampung saya tu, saya pergi mengajak tetap bulan. Ada seorang dah meninggal pun, Pak Long ni, dia main. Tengah kata langgar apa makcik seorang naik motor tu. Bila pula saya langgar? Dah orang kampung kata hang langgar. Ni namanya apa? Namanya satu perbuatan fitnah dan buhtan yang besar. Buhtan yang besar. Nampak tak? Makcik tu pun tak kata apa, dia pun tak marah apa, dia yang terkejut, dia yang jatuh. Nampak tak? Tiba-tiba dia kata saya langgar. Nampak tak? Siapa yang habaq tu wallahu alam. Siapa yang habaq? Siapa yang mula-mula yang bisikkan benda ni, namanya Masud ni tadi. Benda yang kita tak buat, dia katakan kita buat. Satu kampung percaya saya langgar makcik tu. Makcik tu pun dah meninggal juga. Semua orang dah meninggal dah. Ceritanya maksudnya saksi hidup dah tak ada lah. Saksi hidup dah tak ada. Nampak ni? Saya seorang yang saksi dengan Allah Ta'ala ya. Faham ni? Jadi tak apalah, dah belega fitnah buhtan tadi dan takbir lah. Faham tak? Yang penting kita tahu dengan Allah Ta'ala. Makcik tu pun dah meninggal dah jawab pun dah tahu. Dia meninggal bukan sebab tadi jatuh ni. Dia meninggal tu ada cerita sakit lain. Dia ada sakit lain. Tapi inilah perangai manusia, buhtan, perangai jin syaitan. Memang dia suka tipu. Lalu dia menemui orang-orang, lalu berkata, aku telah melihat seseorang yang masih aku ingat wajahnya, tetapi aku tidak tahu namanya. Dia berkata kepada aku begini dan begitu. Ni penipuan iblis. Baru ni ada satu isu di TikTok, di Facebook, iaitu seorang perubatan Islam. Tak nak sebut nama sebab famous sangat. Selalu dia berubat menggunakan wiri as-sakran. Dia ni berubat, biasa buat live. Hari-hari buat live kat Facebook. Inilah akibat bila kita zaman sekarang, bila berubat buat live. Pengalaman saya sebelum ni adalah salah satu pantang larang dalam berubat adalah menutup aib orang yang sakit. Tuan-tuan, dalam adab berubat, kita tak digalakkan buat live, tunjuk pada orang. Faham tak ni? Jangan. Pertama pasal tak boleh buat live. Nombor satu,
bila buat live, kemungkinan identiti orang yang sakit tadi terdedah, lalu dia terbuka aib dia. Kadang kita tak tahu antara kita ni mungkin ada kena gangguan. Kita nampak sembang dengan dia biasa aja, rupanya dia sakit, kena gangguan rupanya, pakai orang tahu belakang dah. Dia ni kalau boleh tak nak orang tahu, dia nak ustaz dia tahu cukup lah. Nak habang kat ustaz pun rasa malu. Ini kan pula satu kampung tahu. Pasal apa kita nak dedahkan aib orang tu pada orang lain? Simpan je lah, berubat sendiri di rumah. Tak payah buat live tunjuk ke orang satu dunia. Satu. Nombor dua, buat live ni dia boleh mengakibatkan kalau sihir tu sembuh, dia boleh datang lagi. Faham tak ni? Faham tak? Contoh orang ni kena sihir, Tok Bomo yang sihirkan dia tu, kalau dia tengok, ada orang berubat dah, contoh, ada orang berubat dah, dia hantar balik jin yang lagi untuk sihir orang tu lagi, kali kedua, tak habis cerita Faham tak ni? Dia tahu yang sihir dia dah dipatahkan, jadi dia akan sihir balik pun budak tu. Yang kedua, hak kita yang tolong dia pun kena juga. Faham tak ni? Elok dia tak tahu, kita pula kena. Tapi kalau tak buat live, boleh kena juga. Cuma bila buat live, risiko lagi tinggi daripada kita tak buat. Jadi orang yang berubat tak boleh buat macam tu, tak boleh. Kita dah dedahkan diri kita berubat kepada orang lain. Mana-mana orang yang saya berubat, saya habaq, tolong jangan habaq kat siapa-siapa pun saya yang berubat. Contohnya ada main kawan-kawan kan, kita tak kenal orang yang sihir tu, kita tu siapa. Kadang-kadang orang terdekat dengan kita juga, dia kata kata anak tu kena gangguan sihir itu, okey dah. Dia kata okey dah, siapa yang berubat? Nampak ni, nampak? Kadang-kadang orang tu dengki kat kita, lama dah dia sihir, dia lah yang sihir kita. Faham tak? Kita tak kenal dia, kita tak tahu, ustaz pun tak habaq pun, ustaz pun tak tahu siapa yang sihir. Tak boleh percaya kaji ni, tak boleh percaya, tinggal duk percaya dekat dia. Macam mana habaq dah sebelum ni. Jadi jangan habaq. Yang mana ustaz yang berubat tu? Adalah ustaz, ada seorang ustaz tu. Siapa dia duduk mana? Jangan habaq. Nampak tak? Tuan-tuan habaq, saya lah kena, teruklah saya. Saya berubat tuan-tuan sembuh, dah sihat walafiat. Tiba-tiba pergi sebut nama saya. Macam polis lah, tahu tak? Tu. Polis dapat laporan, report. Orang yang report tu kita dedah maklumat dia. Nampak tak? Bahaya tak bahaya? Bahaya lah. Orang yang jahat ni pergi cari kita kutip tu. Tak pasal-pasal. Dalam polis jenayah pun tak boleh kita dedahkan. Ini kan dalam perubatan pun sama. Soal dia nak hantar balik pada orang yang berubat tu cerita lain. Kalau dah dia tak tahu tapi dia hantar juga, dia tahu dengan cara jin dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi kita kena sorok maklumat kita sebagai yang berubat, dan orang yang sakit pun kita kena tutup aib dia. Tak boleh buat live. Siapa yang ajak buat live macam ni? Saya tak setuju dan tidak pernah diajak oleh mana-mana perubatan Islam dalam dunia. Bila ada nak berubat orang buat live, tak boleh. Nampak tak? Saya tak setuju. Tuan-tuan nak kata apa katalah. Saya bukan masalah dengki ke apa. Ada seorang kata tu dengki lah, fitnah lah. Tak tak. Ni saya tegur dengan cara baik, supaya benda ni berubah. Sebab zaman dulu orang berubat ramai, tok guru, ustaz yang berubat ramai, tapi tak pernah lah duk kata-kata nak buat live, masuk TikTok, masuk Facebook. Tak ada macam Zula ni. Semua nak buat konten belaka, demi konten. Faham tak? Perubatan tak boleh dibuat sebagai demi konten, nak dapat views yang tinggi. Tu bukan tujuannya. Bila buat macam tu, maksudnya dia telah belajar ilmu perubatan dengan niat yang salah. Siapa yang belajar, siapa yang buat macam ni, dia tidak meneladani adab-adab sebagai seorang perawat dengan betul. Adab seorang perawat, kena jaga aib pesakit, kena jaga keselamatan diri. Nombor 3, kalau buat live, biasanya kadang-kadang berlaku perbualan dialog antara jin tu dengan orang yang berubat. Inilah benda yang paling besar sekali yang nak sebut. Ni paling besar sekali. Bila buat live, berlaku dialog tu, kita tanya soalan, jin tu jawab. Kita tanya dia jawab. Boleh tak kita tanya, bersembang dengan dia? Di sini ada 3 perkara. Syekh Muhammad Yusuf Al-Jurani dalam kitab dia Ar-Ruqyah Asy-Syar'iyyah dengan kitab wa sunnah, disebut dalam kitab dia kata ada 3 benda, 3 hukum. Satu, kalau kita tanya dia, tuan-tuan dengar elok tanya jin ni,
Dia jawab, kita percaya dengan kata dia. Kata dia hukumnya syirkun, kufrun, boleh kufur. Tak boleh percaya cakap jin. Percaya tak boleh. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan dah boleh jadi kufur. Sebab jin ni banyak tipu daya dia. Faham tak ni? Nabi sebut dalam hadis, man ata arrafan au kainan au munajiman fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Nabi kata siapa yang pergi jumpa Tok Bomo, tukang tilik, apa-apa sajalah, lalu percaya dengan apa yang dicakap oleh Tok Bomo, tukang tilik. Tok Bomo ni guna jin. Jin ni habaq kat dia cerita tipu. Yang Tok Bomo ni pula habaq kat dia hak jin habaq tu. Tipu juga. Lalu dia percaya, kata Nabi, fasaddaqahu, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud jin ni bila dia cakap sepatah 10, dia cakap 100 jangan percaya. Ini pantang dalam perubatan, jangan percaya. Ni satu masalah kita ni, pi tanya, boleh soal jawab tapi pi tanya percaya. Balik dia percaya tu kan. Ada kes baru ni yang saya sebutkan tadi, kes 16 September. 16 sekarang ni berapa bulan? 16 ke? Bukan 16 tak? 16 lah disebut tu, 13 September semalam lah. Ni Khamis, Rabu semalam. Semalam berapa Safar? 28 ya? 28 Safar semalam, 27 Safar. 28 Safar. Dikatakan adalah setengah orang sebut, setengah para ulama disebut, hari Rabu yang terakhir bulan Safar biasanya akan terkumpul segala bala musibah yang terkumpul pada hari tersebut. Lalu pergi tanya jin tu pula pergi sokong pula lagi. Ni Nabi kata la safara, jangan kita rasa sial dengan bulan tak ada apa-apa. Tuan-tuan jangan ada iktiqad macam tu. Ada iktiqad macam tu habislah. Tu yang isu mandi safar lah apa semua tu. Doa macam biasa. Buat balak ni boleh berlaku esok lusa, bukan safarnya. Esok lusa pun boleh berlaku. Kata berlakulah macam-macam nak berlaku pada hari Rabu. Semalam dia tengok tak ada apa pun. Nampak sihat, pakat makan, kenyang pun semua, tak ada apa pun. Tu orang kata apa? Mainan syaitan iblis ni penipu besar. Tuan-tuan jangan percaya juga dia. Bila dia cerita pasal 13 Safar, dia kata jin, dia kata banyakkan semayang, baca Yasin, jin pula ajak kita. Faham tak? Kata ulama, dengar boleh, percaya jangan. Kalau hak dia cakap tu bersesuaian dengan i'tiqad pegangan kita boleh ikut. Tapi bukan kerana ikut dia, tapi kerana ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Bukan ikut dia. Contoh dia kata banyakkan semayang, banyakkan puasa, jin pula ajak. Banyak semayang, banyak puasa. Kita bukan ikut dia. Kita memang diikut Nabi SAW, ke Rasulullah. Satu. Nombor dua, tuan tanya dia tapi tak percaya. Faham ni? Tanya dia tapi tak percaya. Saja-saja tanya, seronok-seronok. Faham ni? Maka Syekh Muhammad Yusuf Al-Jurani disebut dalam kitab dia tu, hukumnya sebagai ulama kata haram. Tak boleh. Haram. Tanya tujuan apa? Bukan nak tahu apa-apa, saja-saja sembang kosong. Kemudian dialog tu pula tersebar kat luar, orang yang dengar dia pula percaya. Nampak ni? Yang ni adalah satu bala di atas bala. Tapi yang boleh nombor 3, tanya liyafdahu. Kata Syekh Muhammad Yusuf Al-Jurani, dia kata apa? Kalau nak tanya boleh, tapi tanya untuk bongkarkan kejahatan dia. Faham ni? Tu sebab nak tanya ada kaedah. Bongkarkan ni apa? Bongkar sampai nampak ditipu. Faham ni? Tanya dia tu, tanya sampai nampak macam ditipu. Dan orang yang keliling tu pakai gelak ketawa ke contoh kan. Tipu ni ustaz. Sembang ya. Nampak tak? Jadi kita boleh buat soalan, perangkap dia sampai dia jawab tu macam tak logik, sampai kita nampak tipu sangatlah. Faham tak ni? Jadi kalau nak tanya boleh, tapi tanya tujuan untuk membongkarkan kejahatan dan juga penipuan dia. Itu sahaja. Tapi kalau tanya tuan-tuan percaya, tuan-tuan dah rosak. Tuan-tuan dah rosak, habis bingkup. Ini perangai jin syaitan. Yang keempat dasim, yang kelima zak nambur. Kita sambung lain kali, suara tadi nak keluar. Saya batuk dah sebulan lebih, suara tadi nak keluar lah. Jadi takat ni dulu. Ada benda nak cerita tadi, permintaan panjang masanya lah.
Lain kali boleh tak? Ada mana tak imam? Boleh nak minta maaf no? Mana tak imam? Tak ada. Mana tak imam ni? Hilang dah. Mana? Ha? Mana? Tak imam tadi minta ni. Ha? Ha? Tak ada. Pergi mana? Ha? Tak apalah. Baik. Ada benda yang ditanya tadi untuk buat penjelasan tu saya tangguh bulan depan lah ya. Tangguh bulan depan. Sebab dia baru-baru ni dia berdegup kan, dia jantung. Bukan jantung, dia tak boleh nak bernafas lah. Dah terang suara macam tu lah. Saya pun pening. Sebab baru ni darah naik. Tak tahu pasal tiba-tiba mana ada darah tinggi, tiba-tiba darah naik. Ada lah aku macam-macam masalah. Jadi saya tak boleh nak ceramah lama-lama kan. Wallahu a'lam. Lagi naik darah. Tadi pun naik darah lah, geram ni. Geram dengan orang kita duk percaya jin, syaitan apa semua ni kan. Satu. Kemudian lagi dia makin lama makin naik darah kan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك أنت خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.